kita dah bincang hampir 40 minit tentang perkara ni ya. Dan saya rasa mungkin akan ada komen yang kata kita ni tak tahu apa benda, but I think kami telah cuba buat yang terbaik dari segi perbincangan, ulasan dan juga penjelasan berkenaan dengan kes Nick Allen ni. Tapi bagi saya, Syaril, saya nak conclude mungkin, sebab there's no conclusion, any conclusion that we can do right now, tetapi saya nak conclude dengan titah ucapan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. This was a very wise position that was taken by Sultan Selangor, dan saya rasa kalau kita rujuk balik kepada titah Tuanku Sultan Selangor, kita akan dapat meredakan suasana yang agak emosi dan hangat pada waktu ini. Kalau kita tengok titah ucapan Sultan Selangor, iaitu baginda sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI, sempena mesyuarat majlis tersebut yang kali ke-70 ya, kali ke-70. Sultan Selangor telah pun sebut dalam titah baginda bahawa dengan mengambil sebelum tu, better difahamkan pihak berkuasa agama di peringkat negeri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan keputusan mahkamah yang memihak kepada tafsiran yang dikehendaki dalam keadaan peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang sedia termaktub ketika ini. Mahkamah Persekutuan adalah tertakluk dan terikat untuk membuat tafsiran terhadap peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkait mengikut prinsip dan rukun tafsiran yang sudah mantap, established principles of interpretation. See, Sultan Selangor said, technically, memang apa yang Mahkamah Persekutuan buat tu betul lah. Sebab dia terikat dengan established principles of interpretation. This was before the Allen punya case. So baginda dah dalam wisdom dia dah tahu Mahkamah Persekutuan memang terikat dengan tafsiran yang sudah ada. Oleh itu, penyelesaian hanya boleh dibuat melalui tindakan legislatif. Apa maksud dia? Penyelesaian ni hanya boleh dibuat oleh Parlimen. By lawmakers. Sebab dari segi Mahkamah Persekutuan, they are not lawmakers. They interpret the law. Sama ada constitutional ke tidak. So ini kena campak balik kepada lawmakers. Tindakan legislatif dengan membuat pindaan tertentu kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi membolehkan kuasa yang lebih luas diberikan kepada Dewan Undangan Negeri di dalam menggubal peruntukan berkaitan dengan kesalahan jenayah bagi orang Islam. Kesalahan jenayah syariah bagi orang Islam. Itu maksudnya meminda perlembagaan lah. Yes. So Sultan Selangor kata, okay, kalau kita nak memperluaskan lagi bidang kuasa Dewan Undangan Negeri, memang kita kena buat pindaan lah, which is correct. Kalau nak diperluaskan lagi. Dengan ini saya sambung titah Sultan Selangor, dengan mengambil pertimbangan keadaan yang sedang kita hadapi, tuanku, berpandangan adalah perlu satu jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi membuat kajian yang mendalam dan kritikal tentang persoalan undang-undang yang berbangkit berikutan dari keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. So caveat lagi, dalam kerangka yang ditetapkan oleh Federal Constitution. Jawatan kuasa khas ini perlu mengemukakan cadangan pindaan terhadap undang-undang yang berkaitan, termasuklah peruntukan Perlembagaan Persekutuan, supaya satu penyelesaian menyeluruh terhadap isu-isu tersebut dapat dibuat. Syaril, titah ini dibuat sebelum keputusan mahkamah berkenaan dengan Nick Allen. Tuanku Sultan Selangor sangat bijaksana, wise, dah baca dah benda ni. Dia kata, you are not going to get penyelesaian daripada Mahkamah Persekutuan. They will only do it based on established principles of interpretation. So kalau kita nak tukar benda ni, you kena bawa ke Parlimen. Dan di situ adalah medan politik, Syaril. Siapa dapat majoriti, dia akan menang. Who can express the will of the people. Dari segi will of the people ni, dari segi expression of the majority of the members of Parliament, akan menang. So kita kena tengok di gelanggang politik nanti, apa akan berlaku selepas perbincangan dibuat di peringkat jawatan kuasa khas dari segi teknikal. Dan benda ni akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dan selepas itu kepada Parlimen. I guess saya khawatir, macam KJ kata, proses politik, will of the people. Untuk sampai ke tahap itu, untuk proses politik dalam Parlimen bermula untuk menentukan sama ada perlu pindah perlembagaan dan macam mana dan sebagainya. On the way tu, kita tahulah apa yang barangkali boleh berlaku. Dari segi 3R, dari segi identity politics. Macam kita this is going to be messy. Yeah, because it's basically a contest about
visi negara yang berbeza. Visi yang berbeza untuk satu dan negara. meletakkan asas baru ataupun memelihara asas yang lama. That's the crux of the matter. Betul. That's the pith of our discussion today. Dan tidak ada benda yang lebih beremosi daripada perbincangan macam tu atau perbahasan macam tu. You know, Syaril, kita dalam Podfest, kita di rakaman luar semasa episod bersama dengan Afin Bank, ada sebut tentang peranan yang boleh dimainkan oleh Raja-Raja Melayu, Royal Institution. So on this case, sebelum dia pergi ke Parlimen nanti, Raja-Raja Melayu diharapkan, dipersembahkan kepada Raja-Raja Melayu untuk mainkan peranan supaya benda ni tak diapikan. Only they can say that, and only they will be listened to. Only they will be listened to not exploit this. Sebab Syaril, dah 2 hari sejak kes Ellen ni, sebab saya bukan hanya baca keputusan tu, saya dah tengok where it will go from here. Like you said, it's going to be very emotive dan very inflammatory even. Dan nasihat perlu dikeluarkan daripada the very top, iaitu Raja-Raja Melayu, supaya benda ni ditangani dengan penuh berhemah dan berhati-hati. Mengambil kira semua pandangan lah. Pandangan daripada orang biasa, pandangan daripada alim ulama, pandangan daripada pakar syariah, pandangan daripada pakar peguam, pandangan daripada pakar legislatif, semuanya. Ujian juga untuk kerajaan perpaduan. Kalau ada cara untuk pastikan mereka pun boleh mainkan peranan dari segi kepimpinan politik negara. Kalau perlu babitkan pihak pembangkang behind the scenes untuk redakan keadaan, saya harap benda tu berlaku lah. Betul. Kalau tak, benda ni akan terus api dan kita tak nak perkara itu berlaku dan tak menguntungkan sesiapa. I think, Syaril, ini adalah antara perkara yang perlu ada terms of engagement lah. Kadang-kadang dalam perang pun kita ada rules of engagement. So dalam hal ini mesti ada rules of engagement, perjumpaan. Kalau pemimpin politik ni masih lagi degil nak masing-masing nak serang each other, then again the Royal Institution have to call them. Agong has to call them. Perdana Menteri dan juga presiden-presiden parti-parti utama, termasuklah Perikatan Nasional. These are the rules of engagement. You cannot use this for political purposes. Sebab ini soal agama, ini soal bidang kuasa, ini soal perlembagaan persekutuan, dan ini soal asas negara kita secara. Okay, KJ. Topik yang berat.